Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang mati sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beri keizinan pada malam ni sekali lagi untuk sama-sama kita berada di rumah Allah ini untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah maghrib kita. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah panjangkan umur kita, sekali lagi Allah Taala izinkan kita menumpang di bumi dia, dan Allah Ta'ala izinkan sekali lagi untuk sama-sama kita terus nak mengisi perbekalan kita di atas muka bumi ini. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam ni Allah Ta'ala nilai sebagai amalan yang soleh, insya-Allah. Para hadirin mati sekalian, jadi seperti biasa, sebagai bahan rujukan ilmu kita bersama, saya menggunakan kitab Hadis Qudsi, analisa dan komentar, yang ditulis oleh Said Ahmad Samit. Cuma saya rasa macam suara tak apa dengar. Tuan-tuan dengar tak suara saya? Sikit. Pakai mic imam boleh tak? Tengah jas. Oh, tengah jas. Baik. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Qatadah. Berkata Abi Qatadah bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iftaraitu ala ummati 50 salawatin wa a'dahu 'inda ahdan innahu man hafaza alaihinna liwaqtihinna adkhiltuhul jannata wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu abadi, atau kama qala. Hadis riwayat Ibnu Majah wa Abu Naim an Abu Qatadah. Yang bermaksud, aku telah memfardukan ke atas umatmu, wahai Muhammad, sembahyang 5 waktu, seraya aku berjanji pada diriku satu perjanjian, bahawasanya barang siapa yang memeliharanya tepat pada waktunya, fi waktiha, akan ku masukkan ia ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tidak memeliharanya, maka tiadalah perjanjian apa-apa daripadaku baginya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah dan Abu Naim dan juga Abi Qatadah. Yang meriwayatkan hadis ni Abi Qatadah. Jadi antara huraian daripada hadis ini, solat 5 waktu difardukan Allah dari langit yang diterima sendiri oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tinggi nilainya dalam pandangan Allah Taala, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang olehnya khusus untuk menerima syariat solat 5 waktu
cerita selengkapnya dapat kita membaca dalam peristiwa mukjizat besar Isra wal Mi'raj. Jadi dia cerita tentang kefarduan solat. Yang pertama, kefarduan solat ni Allah Ta'ala syariatkan pada tahun yang ke-9 kenabian. Tahun tu dipanggil Amul Huzni, tahun duka cita. Tuan-tuan, Nabi SAW berduka cita, sedangkan kita tahu Nabi ini dah biasa dah dengan kesedihan. Lahir tak pernah kenal ayah, umur 6 tahun ditinggal ibu, umur 8 tahun datuk meninggal dunia. Nabi dah terbiasa dengan sedih. Tetapi tahun yang ke-9 kenabian, sekitar umur Nabi 40 tahun. Tahun tu sekitar umur Nabi 49 tahun. Tahun tu Nabi sangat sedih. Yang pertama, kematian Abu Talib. Abu Talib ni yang pelihara Nabi bermula daripada umur 8 tahun, sehinggalah Nabi diangkat menjadi Rasul. Sampailah tahun ke-9 kenabian, bukan hijrah ya, tahun ke-9 kenabian. Dan itu yang Nabi sedih sangat. Sebab apa? Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman. Yang kedua, Nabi sedih sangat-sangat. Sebab apa? Sebab kewafatan Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW. Yang mana Nabi lagi sedih lagi ketika mana Khadijah ni sakit. Tahun tu Nabi kena boykot. Quraisy tak mau nak berniaga dengan Nabi, tak mau nak jual ubat dengan Nabi. Sehingga kan pada ketika itu Khadijah makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin kuat sakit je. Sehinggalah Khadijah wafat. Tuan-tuan, itulah tahun tu yang Nabi yang paling sedih sangat. Dan setelah itu Nabi sedih ni, Nabi bawalah diri pergi ke Taif. Dan bila pergi ke Taif pun Nabi sedih juga. Bagaimana orang Taif tak mau terima Nabi SAW setelah Nabi berada di Taif selama 10 hari. Kan, suku kaum Bani Mahzum kan, baling dengan batu, layan Nabi batu, yang tak ada seorang pun beriman kecuali seorang hamba yang bernama Adas. Itu seorang yang beriman di Taif. Dan Nabi balik ke Mekah. Dalam keadaan Nabi balik ke Mekah, dan satu malam pada ketika itulah Nabi SAW sedang duduk di dalam Masjidil Haram, duduk di antara rukun Iraki dengan rukun Syami. Ya. Kalau Kaabah tu yang ni Hajar Aswad, yang ni penjuru Syami, yang ni penjuru Iraki, yang ni penjuru Yamani. Nabi duduk di antara tiang ni lah, tiang macam Tuan Haji dia duduk ni. Lebih kurang Nabi duduk situ. Tuan-tuan, tiang tu sampai sekarang dia ada lagi. Tiang tu masih ada lagi. Kalau tiang Masjidil Haram tu, dia bawah ada satu, dia punya macam ring kan? Atas ada satu. Tapi tiang yang Nabi duduk yang tak boleh dirobohkan tu, dia ada atas tu ada 2 ring kan? Kalau kita pergi umrah, tuan-tuan bercari di antara Iraki dengan Syami ni. Jadi sedang Nabi duduk, atau Jibril. Maka pada ketika itu datanglah Jibril alaihissalam dengan membawa satu tonggangan yang bernama Al-Barku kan, ataupun dipanggil Borak. Borak ini iaitulah satu tonggangan, satu kenderaan yang Allah Ta'ala ciptakan daripada cahaya. Sebab tu Borak ni daripada perkataan Al-Barku, yakadul barku yakhtafu absarihim, hampir-hampirlah kilat menyambar penglihatan mereka. Jadi kenderaan itu diciptakan daripada cahaya kilat. Dan
yang menjadi tonggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalan dia, kenapa pakai kenderaan yang Allah Taala sediakan daripada kilat? Sebab Nabi nak menempuh satu jarak yang jauh dan mesti perlu kenderaan yang sepantas kilat. Dan kilat ini kelajuan dia 1 second. Kelajuan kilat 1 second. Orang hari ni buat kajian 186,000 batu. Kepantasan kilat 1 saat macam tu. Dia cepat tu kan. Saya kalau ceramah dah mula nak mengantuk macam ni lah. Tak apa, kalau mati dalam majlis ilmu tuan, mati syahid kita. Tak payah pergi Palestin pun tak apa. Dia punya kepantasan dia tu 1 second. Ni kajian dia buat 186,000 batu. 186,000 batu ni kalau kita buat perkiraan dia 186, kalau perkiraan dia naik kapal terbang Kuala Lumpur Moskow, 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 Moskow Kuala Lumpur, 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 Kuala Lumpur Moskow, Moskow Kuala Lumpur. Berapa dah? Penat betul lah saya ceramah macam ni, tuan-tuan tak nak kira. 72 kali. Tu 1 second. Itu kilat. Maka tuan-tuan, dalam konteks Isra wal Mi'raj, kalau kita cerita Isra wal Mi'raj, perjalanan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bagi satu kenderaan yang Jibril datang bawa ni untuk nak melepasi satu jarak yang terlalu jauh. Jadi jarak yang terlalu jauh tersebutlah dia mesti berkenderaan yang kita sebut tadi diciptakan daripada cahaya. Jadi kalau kita kaitkan dengan zaman kita sekarang, manusia ni dia kalau boleh mereka cipta satu kenderaan yang sepantas cahaya, dia akan keluar daripada alam makhluk ni. Manusia ni kalau boleh cipta kenderaan itu yang dibuat daripada cahaya, dia akan keluar daripada alam makhluk. Sebab kita tahu kita ni berada di alam bumi, dan bumi ni dalam dunia, dan nak keluar daripada bumi ni dia ada banyak dia punya bima sakti ya. Ataupun dalam bahasa kampung saya dia panggil galaksi. Satu galaksi, nak lepas satu galaksi ni memakan masa 50 tahun perjalanan baru lepas satu galaksi. Dan dia banyak galaksi ni. Dan bila dah lepas satu galaksi, bila keluar, akhirnya dia keluar daripada alam dunia ni, masuk alam lain. Nabi SAW sampai di Mesir Aqsa, Nabi berada di alam nyata ke alam lain? Dan soalan alam nyata ke alam yang memang alam yang lain? Jawapannya wallahu alam. Tapi kalau berdasarkan kepada Nabi berjumpa dengan seluruh para Nabi, bermakna para Nabi itu Allah hidupkan balik. Hidupkan balik ni maksud dia apa dia? Roh-roh tu dihidup balik. Tu dah keluar daripada alam lain. Satu. Dan Nabi SAW pergi naik, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nak cerita semayang ni tak? Nak cerita semayang ni. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, An-Najm ayat 15. Ketika Nabi sampai di sidratil muntaha, ra'ahu nazlatan ukhra, Jibril tunjuk rupa dia yang sebenar. Yang mana Jibril ni memiliki 600 sayap. Tuan-tuan boleh baca kitab Tafsir Ibn Kathir. 300 sebelah kanan, 300 sebelah kiri. Sampai Nabi kata, a'zamuka khalqika ya Jibril. Masya Allah Jibril, hebatnya penciptaan kamu Jibril. Kenapa di atas dunia dulu kamu tak tunjuk rupamu yang sebenar?
Ya Muhammad, macam mana aku nak tunjuk rupa aku yang sebenar? Sebab dunia ni tak muat nak letak aku, kata Jibril. Tuan-tuan, dunia ni tak muat. Dia bukan bumi. Tetapi dalam dunia kita ni, kajian sains dia buat, kita pun belajar sains darjah 4 dulu. Ada 8 planet yang besar, 3 yang kecil, jumlah semua 11. Dan bermula daripada Utarik, Zurah, Bumi, Marikh, Mushtari, Neptune, Uranus, Zuhal, lagi Sirius, lagi Pluto. Yang tu yang tuan-tuan ingat, Pluto yang kita ingat. Macamlah ada adik-beradik ke Pluto tu. Dan Iris. Semua planet-planet ni duduk dalam dunia. Kajian dibuat, planet kita ni bumi nak sampai ke Neptune, jarak dia 1 tahun perjalanan cahaya. 1 saat perjalanan cahaya tadi disebutkan 186,000 batu. Ni daripada bumi nak pergi planet yang ke-8 ni 1 tahun perjalanan cahaya. Macam mana kira tu Ustaz? Kira lah 1 saat kali dengan 60 saat, 1 jam kali dengan 24 jam 1 hari, kali pula dengan 360 hari 1 tahun, kali pula dengan 186,000 batu, kali pula dengan 1 juta, kali pula dengan 1 tahun perjalanan cahaya. Berapa tuan-tuan? Saya bagi masa tuan-tuan sampai pilihan raya ke-16. Dan tuan-tuan, tak silap-silap tercabut kalkulator kita tu. Nak ceritakan makna dia, itu kenderaan yang Nabi gunakan, kenderaan nak menerima satu perintah yang sangat besar. Dan kenderaan yang Allah Ta'ala sediakan, kenderaan yang kita panggil Borak ni. Tak ada siapa hari ni yang boleh mencipta kenderaan sehebat Borak ni. Cuma orang putih lah, orang putih ni tuan, dia terinspirasi dengan cerita tentang Borak ni, dia terinspirasi, dia buat jugalah. Dia buat kilat-kilat ni, dia buat satu pembikinan filem, yang mana filem tu keluar daripada alam makhluk, masuk alam lain. Contoh dia, tuan-tuan biasa tengok filem Harry Potter. Tak biasa tengok? Tak biasa. Tuan-tuan tengok Madu 3 je, tengoklah. Kan dia masuk kilat, masuk pintu, masuk ke alam lain. Tuan-tuan, merapu orang putih ni, cerita dia cahaya, dia keluar masuk alam lain. Itu merapu orang putih ni. Tak macam kita kan, kita filem tu, filem Suamiku Sotong, filem yang nak ceritakan. Akhirnya Nabi sampai di ra'ahun nazlatan ukhra indah Sidratil Muntaha, dan Nabi pada ketika itu dah tengok Jibril. Rupa sebenarnya Nabi tanya lagi, ya Jibril, ada tak malaikat yang lebih besar daripada kamu? Ada malaikat Israfil yang memiliki 1,200 sayap, 600 belah kiri, 600 belah kanan. Dan kemudian nazratun ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, dan Nabi SAW pada ketika itu dibawa melawat ke syurga jannatul ma'wa, yang sama-sama kita nak masuk ni. Amin. Alah, 2 orang sebab ni macam tak nak ya tuan-tuan. Kena Firdaus ni. Kejap saya tunggu saya cerita Firdaus ni. Nak tak komen? Kemudian bila sampai Sidratul Muntaha, Nabi SAW diberitahu oleh Jibril, ya Muhammad, aku boleh teman kamu sampai sini ya. Kalau aku teman kamu lagi, laqtaraktum, nasihat terbakar badan aku, kata Jibril yang besar badan ni. Dan taqaddam, teruskan Muhammad. Jadi pada ketika itu Nabi teruskan. Bila Nabi teruskan tu, pada ketika itulah Nabi SAW melalui arasy Allah. Dan ditengok sebelum melalui arasy Allah tu, Nabi menemui sebanyak 8 malaikat yang menanggung arasy Allah. Baina katifaini,
malaikat yang menanggung ni baina katifai ni, besarnya malaikat ini yang menanggung arasy Allah ni, dia kata besar dia. Kalau nak kita berjalan baina katifai ni, dia kata di antara dua bahu, spisyah zazil uzun, sampai ke hujung telinga ni. Daripada bahu ni, kalau kita berjalan sampai hujung telinga ni, memakan masa 100,000 tahun baru sampai. Kalau kita berjalan. Faham ke ayat sini tak? Malaikat tu yang menanggung arasy Allah tu, satu makna dia daripada sini, daripada bahu ni nak pergi ke telinga, hujung telinga ni, perjalanan 100,000 tahun baru sampai. Itu besarnya malaikat yang menanggung arasy Allah tu. Kemudian Nabi SAW meneruskan lagi, masuk saja ke, dikatakan bagaimana arasy Allah, maka pada ketika itu Nabi diterangi ataupun ditembusi oleh 70 cahaya yang menembusi dinding arasy Allah. 70 cahaya. Zoom, 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 macam itulah dia punya sound effect ni. Tuan-tuan, kita dapat satu cahaya pun seronok tak? Satu cahaya pun seronok. Ini 70 cahaya. Kalau kita kira lampu downlight ni, tak sampai tak 70 ni tuan? Lampu downlight seorang lah. Siapa yang pegang maintenance? Kalau kita kira ke, sampai tak 70? Tak sampai. Ini 70 cahaya menembusi dinding arasy Allah. Maka pada ketika itulah Nabi bila ditembus dinding arasy Allah, ulama-ulama membacakan zikir-zikir. Dia katakan bagaimana bercahaya Nabi itu, yang dikatakan Nur Muhammad tu. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bercahaya Nabi ni. Dan pada ketika itulah Nabi SAW meneruskan perjalanan lagi. Maka berlakulah pertemuan Nabi dengan Allah di mana? Wallahu alam, di satu tempat yang tidak bertempat. Nabi bertemu dengan Allah, nak terima perintah solat ni di satu tempat yang tidak bertempat. Kalau kita kata arasy Allah, kalau kita kata mustawa, macam mana tu? Kita boleh gambarkan. Tak boleh. Satu tempat yang tidak bertempat. Tuan-tuan tak dapat gambarkan. Pasal apa? Kita mengaji tauhid, Allah bertempat ke tidak? Nah, kalau Allah bertempat, samalah Allah dengan kita. Makna satu tempat yang tidak bertempat. Makna dia, Nabi ni keluar daripada alam makhluk ni. Masuk ke alam lain. Keluar daripada alam makhluk. Kita tahu cerita tu, tapi kita tidak berada dalam cerita tu. Itu Nabi. Macam saya cerita tadi lah kan, maknanya macam mana nak keluar daripada alam makhluk, macam mana? Kita tahu cerita Isra' Mi'raj, tapi kita tak berada di tempat tu. Tapi kita tahu perjalanan tu. Macam tuan-tuan saya sebut tadi kan, kita tengok filem Madu 3 kan. Tuan-tuan tahu tak jalan cerita filem Madu 3? Tahu kan? Butang baju ke menebah. Semua kita tahu dialog-dialog filem tersebut, tetapi kita tidak berada dalam filem tu. Dan berlakulah pertemuan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut wallahu alam, yang disebut oleh para ulama, dia kata pertemuan itu lebih hampir 2 kali ganda daripada tali busar panah. Ni nak terima perintah solat ni tuan. Ni tak cerita semayang lagi ni. Penting tak penting semayang tu. Tali busar panah, contoh ni anak panah kan. Ni tali kata kat sini. Pertemuan Nabi dengan Allah Ta'ala lebih hampir 2 kali ganda. Tuan-tuan, kalau sini, kalau sekali ganda sini kan. Kalau 2 kali ganda, sini. Pertemuan Nabi dengan Allah tu lebih hampir 2 kali ganda. Kalau untuk guru saya kata nak senang faham dia, Nabi ni dengan Allah status dia apa? Status Nabi dengan Allah apa nama dia? Habibullah, kekasih Allah. Lagi nak senang faham lagi, kekasih bila jumpa kekasih duduk dekat ke jauh? Sekarang memanglah jauh.
Duduk kan. Nak lagi senang fahamlah, kita menikah dulu kan. Malam pertama menikah, duduk dekat ke jauh? Menikah dulu, dekat jauh? Jauh pun tak, dekat pun tak ustaz, melekat. Bukan saya tak tahu, saya pun buat kerja macam tu juga kan? Itu pertemuan Nabi dengan Allah dekat. Tuan-tuan, bila dekat ni kita kekasih jumpa kekasih, ucapan baik ke ucapan buruk? Pasti baik kan? Tuan-tuan kahwin dengan orang Melaka kan, malam tu kita kata nak tidur, awak bawa cijaluk, ada. Kita kahwin dengan Kelantan, mek gapo berbudu ya kan? Kita kahwin dengan Kedah, awak hantar sangat bau ni kan? Tak, mesti ucapan baik. Apa ucapan Nabi SAW depan Allah? At-tahiyyatul mubarakatus salawatus tayyibatul lillah. Allah jawab apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi tak lupa dekat kita semua ni tuan-tuan. Nabi jawab apa? Assalamu alayna wa ala ibadika salihin. Malaikat dengar, malaikat jawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan biasa baca tak ayat ni? Biasa baca tak? Kalau tak biasa, saya belasah kejap lagi kan? Biasa baca? Siapa boleh bagi makna dia? RM150. Siapa boleh bagi makna? Kau sikit sangat ni tuan-tuan. Malam ni sumbangan penceramah dah naik ke belum sebab Nazir baru ni? Dah dengar cerita naik kan? Semua ceramah saya bagi 2 saat dia sekarang. Habis dah, masa dah habis dah. At-tahiyyah, segala kemuliaan milikmu ya Allah. At-tahiyyatul mubarak, segala keberkatan milikmu ya Allah. Semua kebaikan-kebaikan kamu punya ya Allah. Tayyibatul lillah, kebaikan milikmu ya Allah. Allah jawab apa? Assalamu alayka, salam ke atas kamu. Tuan-tuan, Allah bagi salam, jawab salam kepada Nabi. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, wahai nabiku, aku rahmati kamu. Assalamu alayna, ya Allah, salam juga kepada kami semua. Wa ala, dan semua hamba-hambaku yang soleh. Siapa hamba kita yang soleh? Hamba-hamba yang soleh siapa dia? Ni semua depan sini semua soleh lah ni. Amin. Dan malaikat dengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan pada ketika itulah Allah Ta'ala bawa Nabi, bawa lawatan ke syurga dan ke neraka. Pergi ke neraka, kemudian pergi ke syurga. Syurga mana? Syurga Firdaus, yang sama-sama kita nak masuk ni. Amin. Tuan-tuan pun tak kuat sangat amin, macam tak nak syurga ni. Tengoklah ustaz, kalau ada rezeki masuk, kalau tak ada nak macam mana ustaz? Ini bukan cerita rezeki. Dan sebelum Nabi SAW kembali semula ke Mekah, Allah Ta'ala bagi sertifikat, atau kata kita panggil pensyariatan ibadat solat sebanyak 50 waktu. Tuan-tuan, akhirnya kita selalu dengar kan, Nabi Musa alaihi salam, bila sebelum Nabi turun, ya Muhammad, apa kamu terima salat 50 waktu? Ya Muhammad, umatmu tak mampu Muhammad. Umat aku yang gagah-gagah ni pun tak mampu Muhammad. Minta kurang 5. Kemudian ya Muhammad, minta kurang lagi. Minta kurang. Setengah riwayat menyebut pasal apa Nabi Musa suruh minta kurang, sebab Nabi Musa ni dia belum puas lagi tengok muka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia suka lepi minta lagi. Sebab apa? Bila minta lagi dapat bertemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah 5 waktu pun Nabi Musa kata, ya Muhammad, minta kurang lagi.
Cukuplah Nabi kata, aku sallallahu alaihi wasallam malu dengan Allah. Tuan-tuan, saya ceramah kat Greenwood dululah satu masa dulu. Ustaz, pasal apalah Nabi tak minta naik sekali lagi Ustaz? Kalau Nabi minta sekali lagi, naik sekali lagi, nescaya Ustaz kita tak sembahyang langsung. Ustaz kata, nang buti nang kui buti kui. Tuan-tuan, ni yang 5 waktu ni perintah Allah Ta'ala bagi 5 waktu, tapi ganjaran pahala dia kita tahu kan, menjadi kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada pahala kita sembahyang, selain daripada pahala bacaan-bacaan dalam solat, selain daripada pahala kalau kita berjamaah, selain daripada pahala khusyuk kita lagi, selain daripada pahala terlalu banyak itu dalam pelaksanaan salat, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus dijemput nak menceritakan bagaimana solat ni satu benda yang sangat penting. Al-farqu bainan muslim wal kafir tarkus salah. Beza orang Islam dengan orang kafir ialah meninggalkan solat. Awaluhu yuhasibu yaumal qiyamah, benda yang mula-mula sekali Allah Taala hisab di padang mahsyar nanti as-salah. Kalau solat ni sempurna, lain sempurna. Kalau solat ni pun sangkutlah amalan-amalan lah. Allah tak tanya lain. Dia tak tanya umrah kita, dia tak tanya kita mengaji banyak mana, dia tak mengaji kita bagi sedekah banyak mana. Solat dulu. Awaluhu yuhasib, benda yang pertama sekali Allah Taala hisab. Sebab itulah kalau kita tengok pentingnya ibadat solat tetap sampai hari ni, masa mana ada orang selesai dah mengaji bab solat? Tak selesai bab semayang ni. Bab semayang ni tak selesai lagi. Dan yang kita belajar dalam rukun ataupun kita belajar fardu ain tu lah. Tuan-tuan, fardu ain ni, apa yang kita faham fardu ain? Bab taharah kan. Itulah fardu ain. Bab semayang tu fardu ain. Dah, fardu ain ni 3 ilmu. Fardu tu wajib, ain tu kat atas semua kelopak mata. Wajib kena belajar 3 ilmu ni. Yang pertama, ilmu akidah. Yang kedua, ilmu fiqh, ilmu fiqh. Orang Melayu sebut ilmu pekah. Wek malu company betul lah tuan. Malam ni belajar apa? Malam ni kuliah pekah. Siapa ajar? Wak malu ya Ustaz Nizam. Ustaz Nizam belajar pekah. Bukan pekah, fiqh. Kita mengaji ni bunyilah sikit ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu tasawuf. Itu maksud fardu ain. Saya banyak kuliah musliman. Kebanyakan muslimat kata, Ustaz kita baca kitab asas-asas fardu ain yang ditulis oleh Ustaz Sulaiman Dud. Ustaz Sulaiman Dud kitab tu. Tebal kitab macam tu. Tuan-tuan, kalau ada kitab asas-asas fardu ain ataupun Ustaz panduan fardu ain Datuk Ismail Kamus punya, ada kitab tu. Murah yang RM6.5 ya. Saya tak pasti ada lagi ke tidak cetakkan tu. Kan? Tapi yang selalu saya mengajar ni asas-asas fardu ain Ustaz Sulaiman Dud. Ada 3 bab. Bab pertama cerita bab akidah ataupun tauhid. Bab yang kedua bab fiqh. Bab yang ketiga bab akhlak. Akhlak tu tasawuf lah tu. Tuan-tuan cari buku ni. Dan harga dia satu RM15. Dulu saya beli RM15, sekarang tak tahulah naik ke tidak. Dan kalau tuan-tuan payah nak beli tak apa. Bulan depan saya bawa, saya jual dekat tuan-tuan. Saya beli RM15, saya jual RM35. Dapat untung RM20. Okey tak? Okey lah kan? Cerita pergi beli sendiri lah. Tuan-tuan, ilmu bila sebut ilmu fardu, bila sebut ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ilmu kita mengesakan Allah kan. Paling kurang kalau ustaz tanya, sifat-sifat Allah ada berapa? Sifat-sifat Allah ada berapa? 2. Kak, sifat-sifat Allah ada berapa kak? 20. Ngaji tak habis lah tu. Ngaji sampai bila tak habis kan? Sifat-sifat Allah ni ada 3 je. Sifat wajib, sifat apa? Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus tu ya. Kalau ustaz tanya sifat-sifat wajib bagi Allah ada berapa, baru sebut.
Tu yang kena belajar tu. Bukan saya nak ajar tauhid malam ni dah. Fardu ain. Tu tak cerita lagi jazam, tak cerita lagi ta'alluq, sifat ta'alluq, tak cerita lagi sifat maknawiyah, tak cerita lagi sifat ma'ani, tak cerita lagi sifat salbiyah, tak cerita lagi sifat nafsiyah. Banyak lagi. Jazam dan sebagainya. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan fiqh. Fiqh ni bermula daripada taharah, bersuci. Kan? Mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Kemudian sembahyang. Ambillah satu rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada berapa? 13. Okey, kita mazhab Syafi'i sepatutnya kita tambah lagi 4. Di sini ada ustaz mengajar fiqh tak? Ustaz ada mengajar fiqh tak? Ada kan? Kalau ikut dia, kalau sifat apa ni, rukun sembahyang ya 13. Tapi kalau kita mengaji ni tak, kita di Malaysia rukun sembahyang ni 17. Sebab apa? Kita tambah lagi 4 sifat, iaitulah sifat pada rukun, iaitulah tamakninah. Kan? Tamakninah dalam sembahyang ada 4 kan? Rukuk serta tamakninah, i'tidal serta tamakninah, sujud serta tamakninah, duduk di antara dua sujud serta tamakninah. Apa maksud tamakninah? Berhenti semua anggota kita. Kan? Berhenti sekejap. Pada qadar kita boleh menyebut subhanallah yang tak terlalu cepat dan tak terlalu lambat. Itu qadar tamakninah. Banyak lagi lah yang berkaitan dengan puasa, yang berkaitan dengan zakat. Kena belajar juga rukun puasa. Rukun puasa ada berapa? 2 ya. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri daripada makan dan minum bermula terbit. Janganlah terbit matahari baru nak puasa, tak guna dah. Ni kan saya ceramah sampai pukul 10 kan, tuan. Terbit fajar sampai terbenam. Itu ilmu fiqh yang kena belajar. Dan yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu yang berkaitan dengan akhlak, ilmu yang berkaitan dengan hati. Bila hati kita ni sifat-sifat mazmumah tu nak buang, kita nak tegakkan sifat-sifat mahmudah. Contoh kita duduk dengan kuliah malam ni, ataupun kuliah mana-mana, kita belajar mana-mana, kita apa tujuan kita belajar ni? Kita nak supaya nak bentuk hati kita ni, supaya hati kita dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi tu, dia menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sebab apa? Berkat ni benda yang payah kita nak huraikan. Kita nak dapat ilmu ni, nak berkat. Tuan-tuan, daripada senarai semua penceramah-penceramah yang ada dekat Masjid Al-Huda ni, surah Al-Huda ni, tuan-tuan, makna daripada sepanjang penceramah, banyak penceramah ni, ada tak seorang penceramah yang dia datang tu kita tertunggu-tunggu dia? Itu berkat lah tu. Kita tertunggu-tunggu dia. Ilmu dia tu, dia mengajar ni, dia bukan masuk ke kanan keluar kiri tak. Dia ilmu tu sampai ke hati ni. Tuan-tuan, orang dengar ceramah ni, ada yang masuk kanan keluar kiri, ada yang masuk kanan keluar kanan. Kan? Ada yang masuk terus dalam hati ni. Itu berkat. Yang ni berkena belajar ilmu tasawuf. 3 ilmu ni yang kena belajar. Yelah, saya beletir pun dekat orang-orang yang memang dah A+ belaka depan sini dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Isyak pun dah masuk dah. Untuk bila dah masuk Isyak ke? Tuan Zan tu tunjuk 2 minit. Tapi okey pula.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, muslimin dan muslimat yang mati sekalian, itulah pentingnya ibadat solat. Allah Ta'ala perintahkan kita puasa, cukup turun ayat. Allah Ta'ala perintahkan kita menunaikan zakat, cukup turun ayat. Allah perintahkan kita supaya melaksanakan ibadat haji, cukup turun ayat. Tetapi Allah perintahkan kita salat, tak cukup dengan turun ayat. Nabi terus dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarlah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama masalis salatu fid din kamasalir ra'si fil jasad. Kedudukan semayang dalam agama kita ni samalah seperti kedudukan kepala dalam tubuh badan manusia. Kita tidak ada sebelah tangan, kita boleh hidup. Tuan-tuan tidak ada sebelah kaki, boleh hidup tak? Boleh hidup. Kita tidak ada sebelah mata, boleh hidup tak? Boleh hidup. Kita tak ada kepala, boleh hidup tak? Hidup juga. Itu mungkin keturunan Pontianak. Okey. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita bahawa semayang 5 waktu itu adalah sebagai satu perisai atau benteng yang memelihara manusia daripada segala bentuk maksiat dan mungkar. Bererti orang yang mengerjakan ibadat solat 5 waktu itu dengan baik dan sempurna akan terpelihara daripada segala kelakuan yang bakal menyelewengkannya kepada jalan siratul mustaqim. Ini makna daripada ayat innas salata tanha 'anil fasya'i wal munkar. Baik, ketika itu ia akan terdorong untuk melakukan segala perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi ia sebagai orang yang benar-benar mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sehingga dipanggil seorang mukmin muslim yang hakiki. Lantaran itu Allah Ta'ala telah menjanjikan baginya syurga sebagaimana sudah terjelas dalam hadis yang kita baca ni. Jadi sebab tu tuan, ini dikatakan bagaimana para pengarang kitab ni sebut bagaimana tujuan dia iaitulah terdorong bila manusia ni melaksanakan ibadat, utama ibadat solat dengan sempurna, dia terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang benar dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bererti Allah Ta'ala dah bagi keberkatan dalam kehidupan dia. Allahu Akbar kan. Sebab itulah cerita tentang keberkatan ni. Jadi saya sebut tadi guru-guru kita ni kan, tuan-tuan. Dan bila kita mengaji ni, ingat lagi guru kata berkat guru ni. Saya pun duk kenang, duk mikir-mikir daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampai saya masuk pondok, pergi universiti. Makna dia bila tengok-tengok ni, setiap sekolah tu mesti ada guru yang guru tu bila dia mengajar tu, dia terus masuk ke dalam hati ni. Masuk dalam hati. Saya ingat masa tingkatan 4 saya belajar, ramai guru-guru, tapi yang terkesan sangat ada seorang cikgu ni, Cikgu Halimatun nama dia. Masih hidup lagi cikgu ni. Allahu Akbar. Dia tingkatan 4, masa tu saya kelas sains pertanian. Di tingkatan 4 tahun saya tu, tahun 86 tu, kelas sains tu memang cerdik sungguh. Yang kedua kelas perdagangan pun cerdik juga. Kelas pertanian ni memang tak apa cerdik lah, orang di sebelah panggil bangang lah kan. Tak cerdik lah. Dia kalau mengajar kitab dia tu kan, dia baca buku bahasa alam, kitab tu dia bawa macam ni. Dia baca macam tu. Dia tengok shilling je, tak pernah tengok audience ni cikgu tu. Tapi dia punya kelas tu kita tertunggu-tunggu. Sebab apa tertunggu-tunggu ni? Maknanya dia punya mengajar tu dia boleh sentuh hati ni. Sampai saya mengaji pondok. Bila mengaji pondok ni ada seorang ustaz Aziz nama dia orang Baling. Sekarang ni pegawai agama Baling. Dia mengajar saya 4 tahun. Dia mengajar tu punya syok. Dia mengajar dalam bahasa Arab, belajar fiqh dalam bahasa Arab, belajar tauhid dalam bahasa Arab. Dia mengajar, dia huraikan tu, muka dengan lebar-lebar sikit, mulut dengan lebar-lebar dia, kemudian dengan gigi dia jarang-jarang. Bila dia mengajar tu, dia kata kami ni tertunggu-tunggu, kami syok. Sampaikan rekod tu. Bawa Walkman, masa tu zaman Walkman Aiwa. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah. Ingat ke Waman Aiwa?
Kalau Sony itu memang kaya sungguh lah tuan-tuan. Saya pun beli China punya ya, belah-belah ringgit ya. Walkman tu boleh record tu dengar sebab apa? Balik rewind balik supaya apa? Nak dengar balik ustaz cakap ni sebab punya shock sampai ke hati ni. Ada seorang kawan saya tu pula, dia Walkman Aiwa pun tak ada, apa pun tak ada. Dia bawa radio yang ada pegang tu. Radio yang pegang tu kan. Radio yang zaman breakdown dululah. Teringat zaman breakdown? Payah juga nak ceramah orang hafal Quran belaka ni. Tu zaman breakdown dulu tu. Zaman tu pakai kawan ni pergi record ni, tengah-tengah record tiba-tiba record tu dah habis side A dah habis ketekam. Dia berbunyi. Ni ustaz kata tu bunyi apa pula tu kata. Tak, kami duk record pasal apa duk record tak? Kami syok nak dengar. Sebab apa? Ilmu sampai ke hati. Sampai mengaji di Mesir, sampailah saya mengaji di Universiti Malaya, Akademi Pengajian Islam, mengaji pula Allah. Ramai guru semua bekat belaka. Tapi yang terkesan sangat Dr. Sharifah Haryati. Mengajar saya syariah. Kenal Dr. Sharifah Haryati? Kalau tak kenal lepas ni saya tak mau datang ceramah sini lagi dah. Tu Dr. Sharifah Haryati tu dia cerita tu, dia mengajar tu masuk dalam hati ni. Sampai kena buat assignment tu kita, Allah, buat sebuah assignment tajuk sikit kata, nak buat assignment tu duduk dekat pusat Islam daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 5 petang. Nak buat assignment, bukan sehari, bukan 2 hari, berbulan nak siapkan satu assignment dia. Zaman kita, anak kita sekarang ni buka internet semua belaka, copy paste dia. Zaman tu kena baca satu-satu. Zaman tu mana ada projektor zaman tu 97 tu bid'ah dalalah tuan. Zaman tu pakai OSP lagi. Ingat OSP tu pakai kertas transparent tu, tulis bersyarah, tulis dekat situ, tulis kemudian tekan baru menyala. Kadang-kadang tak menyala, ketuk baru menyala. Itu zaman OSP. Susahnya nak mengaji dulu tuan, ya Allah. Tapi ilmu sampai dalam hati ni, hantar sebab nak bagi, nak ambil berkat dia tu nak bagi. Tak jumpa dia pula. Dia letaklah dekat pintu dia tu ada bakul, letaklah situ. Bila letak tu, dia tulis dekat pintu tu 70% keberkatan ilmu kamu sejauh mana kamu hormat kepada guru kamu. 30% itu ya usaha kamu. Saya bila tengok ingat tuan-tuan? Nak saya ulang lagi? Saya ulang. Aduh. 70% keberkatan ilmu kamu sejauh mana kamu hormat kepada guru kamu. 30% itulah usaha kamu, dia kata. Rupa dia selama ni kita mengaji dan 30% ya. 70% tu berkat guru. Sebab itulah gamai-gamai guru kan, kita nak cari berkat. Termasuklah dalam pelaksanaan ibadat sebab tu kita boleh jaga sebab guru yang mengajar solat kita tu berkat sampai hari ini. Muslimin dan muslimat anda hormati sekalian, mungkin orang bertanya, mengapa ada juga orang yang terus bersemayam tetapi tidak pula berhenti melakukan dosa dan maksiat? Yang ini kita sambung pada pertemuan akan datang. Sekarang itu dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabba wa bil islam madina nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil lana siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batilan batilan warzuqna tinabah. Allahumma jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.